Okey, hari ni saya akan beracun kebun saya. Saya tak racun keseluruhan kebun. Sebab lalang yang tinggi-tinggi tu pun nampak gaya macam racun tak berapa makan. So mungkin nak kena mesin. Jadi yang lalang tu tak apa. Kita biarkan dulu. Nanti kita mesin. Kita mesin masa buat penyelenggaraan sprinkler tu nanti. Tiang-tiang sprinkler tu kita akan tebuk lubang masuk daripada tepi. Kita terus buat senggaraan, and then daripada situ nanti kita akan cuci pelan-pelan lah. Kan, mungkin pakai mesin, mungkin pakai racun juga. Kan, Wallahualam, nanti kita tengok gaya macam mana. So okey, saya akan meracun di setiap lorong ni lah. Kita ada 5 lorong dekat kebun ni. Jadi kita akan racun setiap lorong ni lah. So kita tak boleh nak racun semua, jadi kita maintain apa yang kita dah usahakan. Okey. Macam biasa, saya masih lagi tak ada tripod ataupun kaki tiga. Jadi nak buat kerja sambil pegang telefon ni mengarutlah cerita dia. Jadi saya akan tunjukkan kakas yang saya akan buat kerja. Lepas tu saya akan buat kerja lah. Tak adalah nak tunjuk apa lagi tutorial ke apa benda ke. Sebab memang saya tak ada tripod. Okey. Racun yang saya guna ini racun ni sebenarnya untuk tanaman jagung, tapi disebabkan racun mahal kan, rumput pun mati juga pakai ni. Cuma dia selektif. Dia racun selektif yang bertindak secara sistemik. So tak apa. Mati juga rumput-rumput pun. Kalau rumput tu tak besar sangat lah kan, tak tinggi sangat, mati. Macam yang lepas pun saya racun pakai ni, yang boleh lah, berkesan jugalah. Okey, ini adalah surfaktan ataupun gam racun. So cara penggunaan dia, kita nak ikut label pun boleh, tapi digalakkan kita ikut label untuk elakkan daripada struktur tanah rosak disebabkan kita menggunakan herbicida yang berlebihan. So ini mesin, saya pakai mesin bateri 16 liter. Tak perlu besar-besar, 16 liter pun dah berat dah. So tak apalah, ulang banyak-banyak kali, kurang memanatkan daripada pikul tong yang berat. Jadi itu je lah. Saya akan bancuh racun dan saya akan mula meracun. Nanti kita sambung lagi. Okey, kita dah siap dah meracun untuk hari ni. Okey, sedikit penerangan berkenaan dengan racun yang saya gunakan tadi. Okey, racun tu adalah daripada nama dia racun Aprim 45 SC. Okey, racun ni dia diperbuat daripada atrazin. Atrazin ni adalah racun daripada keluarga triazine. Okey, racun ni adalah racun sistemik yang bertindak secara selektif. Dia selamat untuk digunakan pada tanaman seperti tebu, jagung, dan ada beberapa tanaman lagi lah, saya pun tak apa nak ingat. Okey, racun ni dia bertindak dengan cara menghalang tumbuhan-tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. So dia digunakan sebagai orang kata racun pre-emergence dan post-emergence yang sesuai untuk rumpai daun lebar. So tak berapa nak lebar, banyaknya lalang, rumput gajah. Tapi tak apalah, kita cubalah juga kan. Sebab yang kali terakhir saya cuba memang mati. Sebab saya memang biasa guna masa tanam jagung dulu. So memang mati. Kecuali yang tak mati tu macam apa nama dia, rumput daun sambau.
Daun sambau tu memang, rumput sambau tu memang susahlah nak mati. Tapi dia pun ada racun daripada keluarga triazine yang sesuai untuk dia. Racun tu nama dia ametrin. Ametrin tu pun saya ada juga. Saya gunakan juga sebab rumput sambau tu kebetulan masa saya tanam dulu dia tumbuh secara berkelompok. So dia bukan penuh satu kawasan tanaman. So saya beli sikit je lah, pakai pun sikit-sikit je. Saya tak adalah saya sembuh satu kebun ni dengan racun ametrin tu. So itulah secara ringkas racun umpai yang saya pakai hari ni. Bukan saya tak ada racun Basta ke, racun apa nama tu, Roundup ke, ada juga. Dan racun-racun tu lebih sesuai untuk lalang-lalang ni. Cumanya macam saya cerita dah sebelum ni, saya dah tak nak tanam jagung. So racun ni pun ada lagi yang belen-belen tu. So takkan nak simpan kan. Tak apalah, kita pergi habis je lah. So itulah. Kan. Kita okey, untuk esok saya nak mesin macam yang saya cakap tadi tu. Saya nak mesin untuk buat akses kepada tiang-tiang sprinkler untuk tujuan maintenance. So itulah skop kerja untuk esok. Rumput ni pun mungkin selepas okey, racun atrazine ni dia akan bertindak dalam 7 hingga 21 hari. So dalam tempoh 7 hingga 21 hari tu, biasanya hari ke-12 tu kita akan nampak kesan dia. So bila ada masa nanti saya akan review balik kesan racun atrazine dekat kebun saya ni lah. Satu lagi berkenaan dengan tips untuk meracun. Saya biasanya kalau saya nak meracun, saya tak potong rumput kan. Saya racun je terus. Sebab bila kita potong rumput, daun yang akan menyerap racun tu dah tinggal sikit. So dia membazir je. Bila kita sembuh tu, tapi dia pokok rumpai-rumpai tu dia tak ada permukaan yang nak serap racun. So biasanya kalau panjang macam ni, apa yang saya buat, saya mesin dulu. Saya tinggalkan 2 ke 3 minggu bagi dia naik balik anak-anak pucuk dia. Baru saya racun. Kebiasaannya saya buat macam tu. Tapi untuk yang hari tu, saya terus racun. Memang tak berkesan. Mungkin sebab pokok tu, rumpai tu dah terlampau besar. Racun kita tu sampai bahagian atas dia nak serap ke akar tu pun lambat. Dia macam ni lah, racun ke apa benda ke, dia ada kepekatan berbanding dia punya isi padu kan. So macam kita pergi dekat kita bawa kucing, kita pergi klinik haiwan kan. So doktor akan timbang kucing ni, katakan 2 kg. Okey, 2 kg ubat yang dia akan bagi tu mungkin orang kata 0.5 mg. Kalau dia 1 kg, dia akan bagi 0.025 mg. So bila kita ikut label label dekat racun ni, so bila kita ikut label tu, adakah label tu untuk umpai yang tinggi-tinggi lutut je ke, ataupun boleh pakai dia punya sukatan tu untuk umpai yang dah tinggi dada. So Allahualam lah. Okey. Jadi untuk meracun rumput-rumput yang tinggi, saya tak cadang, saya tak rekomenkan pakai racun banyak-banyak kan, sebab dia boleh merosakkan struktur tanah. Struktur tanah tu rosak tu macam mana? Okey, dia tanah tu akan jadi keras. Bila tanah tu dah jadi keras, maksud dia struktur tanah tu rosak lah. So tak subur, dia tak ada
pengairan, saliran air yang baik pun dia tak ada. Dia tak ada saliran untuk akar-akar pokok tu nak menjala dalam tanah ke, nak bernafas pun tak ada. So tu nama dia merosakkan struktur tanah. So tanah yang terlebih pakai racun ni biasanya itulah struktur tanah dia rosak. Bukan tak boleh bukan tak boleh rawat, boleh rawat, tapi yalah kan, tengok pada kegunaan kita lah. Kalau kita nak tanam pokok kelapa mungkin tak kisah kan, mungkin kawasan yang kita nak tanam pokok kelapa tu kita gali lubang, kita rawat, buat rawatan kat lubang tu pakai efektif mikroorganisma apa semua tu. So terpulang lah kan. Tapi bagi saya kalau umpai tu tinggi sangat, apa yang saya rekomenkan, mesin dulu, tinggalkan 2-3 minggu, keluar anak pucuk, baru racun. InsyaAllah lebih efektif lah kawalan tu, lebih lambat rumput tu nak untuk berkembang, umpai tu nak berkembang. Okey, itu saja untuk hari ni. Okey, jumpa lagi.